Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam KSSR yang wajib dipelajari oleh semua murid mulai tahap 2 dari tahun 4 sehingga tahun 6. Kurikulum ini merupakan usaha untuk mendedahkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai serta penerapan semangat jati diri sebagai warga negara Malaysia. DSKP KSSR Sejarah disusun mengikut lajur yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang patut dipelajari, disampaikan serta ditaksir dalam proses PDP seperti dalam jadual yang dipaparkan. Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai standard pembelajaran. Kandungan KSSR Sejarah tahun 5 telah disusun secara kronologi bermula daripada tajuk warisan negara kita, perjuangan kemerdekaan negara, yang di-Pertuan Agong dan identiti negara kita. Pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah negara dipelajari untuk memberi pengetahuan dan pemahaman serta penghayatan kepada murid melalui kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Guru-guru diingatkan agar menghabiskan kelompok standard pembelajaran bagi setiap standard kandungan dalam DSKP. Elemen kewarganegaraan dan nilai sivik ditandakan dengan K dan mesti ditulis dalam RPH serta tidak boleh diajar secara berasingan dengan standard pembelajaran. Tajuk ini memberi fokus kepada warisan negara kita meliputi aspek institusi raja, agama Islam dan bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Pengertian raja, kerajaan dan konsep wang adat antara raja dengan rakyat diperkenalkan kepada murid menerusi tajuk ini. Bagi standard kandungan 6.1 iaitu institusi raja, murid akan diajar berkaitan pengertian raja dan kerajaan, konsep wang adat antara raja dengan rakyat, makna daulat dan derhaka, kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini, dan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Bagi standard kandungan 6.2 iaitu agama Islam, murid akan diajar berkaitan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu, sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka, kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Bagi standard kandungan 6.3 iaitu bahasa Melayu, murid akan diajar berkaitan susur galur bahasa Melayu, wilayah penutur bahasa Melayu di dunia dan peranan bahasa Melayu dahulu dan kini. Tajuk ini memberi fokus kepada perjuangan kemerdekaan negara semasa era campur tangan dan penjajahan kuasa asing, perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan serta sejarah kemerdekaan 1957. Melalui aplikasi asas kemahiran pemikiran sejarah, murid dibimbing untuk menelusuri peristiwa dalam garis masa dan kronologi yang tepat melalui penerokaan bukti. Bagi standard kandungan 7.1 iaitu campur tangan dan penjajahan kuasa asing, murid akan diajar berkaitan istilah campur tangan, penjajahan dan naungan, kuasa asing yang campur tangan dan menjajah di negara kita, faktor kedatangan kuasa asing ke negara kita dan kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Bagi standard kandungan 7.2 iaitu perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan, murid akan diajar berkaitan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing,
sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing dan peristiwa penentangan tokoh terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Bagi standard kandungan 7.3 iaitu sejarah kemerdekaan negara, murid akan diajar berkaitan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan, usaha-usaha ke arah kemerdekaan dan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. Tajuk ini memberi fokus kepada institusi Yang di-Pertuan Agong yang menjadi ketua negara Malaysia. Murid mengetahui peranan, bidang kuasa, sistem pemilihan, istiadat pertabalan dan regalia institusi Yang di-Pertuan Agong yang menggambarkan keunikan amalan Raja Berperlembagaan. Bagi standard kandungan 8.1 iaitu institusi Yang di-Pertuan Agong, murid akan diajar berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara, peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong, istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dan alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Tajuk ini memberi fokus tentang simbol yang menjadi identiti negara iaitu jata negara, bendera, lagu, bahasa dan bunga kebangsaan. Murid dibimbing untuk memahami dan menghayati simbol yang menjadi identiti negara kita melalui aplikasi asas kemahiran pemikiran sejarah bagi mengukuhkan jati diri, seterusnya membangkitkan semangat cinta akan negara dalam diri murid. Bagi standard kandungan 9.1 iaitu jata negara, murid akan diajar berkaitan sejarah jata negara, lambang pada jata negara dan makna lambang pada jata negara. Bagi standard kandungan 9.2 iaitu bendera kebangsaan, murid akan diajar berkaitan sejarah bendera kebangsaan, nama bendera kebangsaan, makna warna dan lambang pada bendera kebangsaan dan etika penggunaan bendera kebangsaan. Bagi standard kandungan 9.3 iaitu lagu kebangsaan, murid akan diajar berkaitan sejarah penciptaan lagu kebangsaan Malaysia, nama lagu kebangsaan Malaysia, lirik dan maksud lagu negaraku, etika menyanyikan dan mendengar lagu kebangsaan dan peranan lagu kebangsaan dalam membentuk jati diri. Bagi standard kandungan 9.4 iaitu bahasa kebangsaan, murid akan diajar berkaitan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan, peranan bahasa kebangsaan, institusi yang terlibat dalam mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan dan cabaran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi standard kandungan 9.5 iaitu bunga kebangsaan, murid akan diajar berkaitan latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan, nama dan makna warna merah bunga kebangsaan negara kita dan perlambangan kelopak bunga kebangsaan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Setiap tajuk dalam standard kandungan diterjemahkan dalam standard pembelajaran yang berdasarkan peruntukan masa minimum 32 jam setahun. Pelaksanaan bagi mata pelajaran sejarah adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuat kuasa sekarang. 3 minggu diperuntukkan untuk melaksanakan kajian kes. Kajian kes ini mesti dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.